Hai, nama saya Siti Munirah binti Abdul Malik, umur 23 tahun dan saya telah menjadi freelancer selama 3 tahun semenjak dari belajar lagi. Saya baru menamatkan pelajaran pada bulan Julai 2016 dan lepas tu saya masuk ke program e-rezeki dan alhamdulillah kini saya telah dilantik menjadi coach di Center USM Penang. Okey. Saya akan kongsikan macam mana saya menjadi freelancer dan apa yang tips-tips yang saya guna untuk saya dapatkan job, saya hantar proposal dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan semua, saya sepanjang 3 bulan waktu saya menjadi apprentice, saya telah mendapat sebanyak 21 job. Antaranya yang saya dapat daripada freelancer, Upwork, Pros, Translators Cafe dan sebagainya. So, sekarang ni lah saya akan kongsikan kepada semua. Okey, ni adalah 5 checklist, 5 benda yang wajib ada pada freelancer. Okey, first, portfolio. Yang kedua, CV atau resume. Yang ketiga, research. Yang keempat, proposal. Dan yang kelima, trust. 5 benda ni sangat-sangatlah penting. Sebabnya inilah 5 ni lah yang akan membantu kita marketkan servis kita pada klien dan buatkan klien tu percaya dan bagi job dekat kita. Okay, nanti saya akan cerita satu-satu macam mana nak buat portfolio, CV, resume, research, proposal dan trust. Okay. Untuk portfolio, okay, ada banyak platform sebenarnya kita boleh guna untuk masukkan portfolio. Salah satunya Behance.net. Boleh, rasanya coach-coach pun dah ajar untuk set up account Behance.net. Behance.net ni platform untuk kita just masukkan portfolio. Kita boleh create profile, cerita pasal experience dan seterusnya, masukkan portfolio. Macam ni contoh portfolio daripada apprentice USM Penang. Untuk design, saya memang sarankan untuk buat dalam masukkan portfolio dalam bentuk mockup macam ni. Okay, ni contoh name card. Okay, business card. Banyak lagi lah. Okay, slow sikit internet. Ni mockup untuk web design. Web design. Okay. Apa pentingnya Behance ni? Sebabnya kalau kita Google, kita type, contohlah klien tu dia nak cari web designer. Contoh web designer. So dekat sini dah keluar tentang web designer dan salah satu dia adalah Behance.net. Behance.net untuk portfolio. So klien boleh klik. Itu contoh portfolio dalam Behance yang berkaitan dengan web designer. So in case klien tu dia nak cari web designer daripada Malaysia. Okay. Inilah sebabnya pentingnya kita punya portfolio tu. Macam ni contoh, ni kita punya apprentice, dia punya design dah tersenarai ke atas sekali. So bila klien nampak dia punya design tu, klien boleh buka dan boleh tengok dia punya portfolio yang lain-lain. Ni ada lagi yang lain. Itulah sebabnya pentingnya Behance ni. Lagi satu,
senang sebabnya kalau klien minta portfolio ataupun bila kita nak hantar proposal kat klien, kita just bagi link kita punya profile and then macam ni, link ni bagi dekat klien buka dan dia boleh tengok semua portfolio yang kita ada. Salah satu platform lagi LinkedIn ni macam upload dengan freelancer juga, kita boleh masukkan detail, summary sikit dan portfolio kita sini. LinkedIn ni sebenarnya penting juga sebabnya kalau ikutkan, saya pun pernah dapat job daripada LinkedIn ni, dah dapat 2 job sebabnya klien bila dia search contohnya dia search Malay translator, so akan tersenarai lah semua Malay translator yang ada dekat yang freelance ni. So bila dia tengok kita punya profile, dia pun dah tertarik, dia boleh message kita direct. Okay, satu lagi LinkedIn ni specialnya kita boleh juga cari job, contohnya Malay. Okay. So akan keluarlah semua job yang ada buat setakat ni. Malay adalah satu job. Kalau web design, boleh type web design, graphic design dan sebagainya. Tu pentingnya platform ni. Okay, then ni untuk kita masukkan portfolio dalam platform. Salah satu contoh lagi portfolio yang kita nak buat untuk translation. Sebenarnya translation ni senang. Portfolio dia just, ni contoh portfolio saya. Okay, senang je. Portfolio saya, sini saya letak teks yang dalam, and then yang ni dia punya translation sebelah menyebelah. Ini ni sebenarnya nak memudahkan klien lah, sebab dia boleh tengok kita punya translation tu macam mana, ikut format ke tak, ataupun kalau klien tu pandai bahasa Melayu, dia boleh tengok lah kita punya translation ni guna Google Translate ke dan sebagainya. Ni pun translation English, Malay, better buat macam ni. Ni English, Malay, English, Malay, English, Malay, macam tu. Untuk translation. Okay, untuk data entry pun sama. Nak senang, buka Excel yang ada kolom banyak-banyak tu. Lepas tu screenshot je Excel tu, jadikan sebagai portfolio. Okay, itu portfolio. Okay, next adalah CV ataupun resume. CV, resume ni sebenarnya penting juga, terutamanya untuk saya spesifikkan kepada translation. Sebab CV tu saya guna untuk apply job. Sebab kadang-kadang klien dia minta CV, so better kita siapkan CV tu bagi cantik-cantik. Sebabnya nanti klien minta, kita just bagi je CV. Okay, apa yang perlu ada dalam CV? Ni contoh CV saya. Simple, tak perlu banyak sangat maklumat, tapi kita spesifikkan kepada bidang kita tu. Macam saya bidang translation, so ni saya letak nama, gambar sikit, lepas tu English to Malay translator untuk highlightkan saya punya job translation. Number phone, email, alamat, ni yang penting lah, untuk senang nanti klien dia nak contact kita by email, by phone. Ini expertise. Sebabnya translation, kalau ikutkan dia banyak jenis translation. General, berkaitan dengan IT, berkaitan dengan forex, medical dan sebagainya. So dia bila dia post job, contohnya post job untuk translate pasal forex, dia takkan bagi siapa-siapa je translate
untuk dia, sebabnya nanti akan jadilah salah term sebagainya. So sebab itulah kita kena highlightkan translation apa yang kita boleh buat. Nanti senang kita bagi CV, ni dah bukti lah. So bila klien tengok, oh kita boleh translate pasal forex, so dia akan bagi job tu. Okay, ni profile simple je, yang penting. Okay, then experience ni pun tak perlu banyak, masukkan experience yang penting sahaja. Kalau maksudnya yang tak penting tu, contohnya pernah bekerja dekat 7E ke, pernah bekerja kat Tesco ke, better tak payah tulis lah, sebab kita nak jimat space. CV ni pendek kan, tapi padat. Okay, ni language. Sebabnya saya buat translation dalam English dengan Malay, so saya kena bagi tahulah yang saya ni fluent in Malay, English, rate apa, payment method, PayPal, Malaysia Bank account. Ni sikit education yang penting pada sekolah, matric and degree. Okay, list of work experience. Okay, sebabnya saya tak ada experience kerja kat luar, so saya spesifikkan saya punya experience dalam bidang freelance lah, ataupun banyak. Okay, kalau saya banyak translation, so saya spesifikkan. Tak perlu pun, kalau tak nak tulis 2013, 2012 ni pun okay, just buat table. Janji kita tulis translation tentang apa. Contohnya yang ni pasal website, okay, app, forex, website, pasal apa lagi, kesihatan, medical dan sebagainya. Tak pun tulis sekali how many words dia pernah translate untuk setiap satu tu, dia banyak. Okay, tak perlu update setiap kali dapat job kita update kat sini, just nak bagi nampak, nak bagi klien tu clear apa translation yang pernah kita buat, experience. Kalau design dan sebagainya, setahu saya design ni dia tak tengok sangat apa tu, CV, dia lebih kepada portfolio. Kalau macam yang libatkan professional, yang libatkan translation, contohnya kena writing ke apa ke, so benda CV ni penting lah. Okay, untuk online work reference, sebabnya saya tak ada reference, so saya just screenshot feedback yang saya dapat daripada freelancer, daripada Upwork dan sebagainya, untuk bagi klien lagi confident. So tak adalah dia nampak kita ni main tulis je experience, tapi tak ada reference. Ini simple. Boleh juga kalau kita tengok CV, dia tulis reference daripada company mana-mana, name, siapa, email, number phone sebagainya. Boleh kalau ada company yang pernah kita kerja sebelum ni, walaupun sebagai offline sebagainya, boleh juga tulis ni. Tapi saya tulis feedback lah. Okay, ni je simple saya punya CV. Okay, ni contoh CV. Itu adalah contoh CV. Next adalah research. Research ni sebenarnya penting, sebabnya kita tak tahu apa kelebihan yang kita ada ataupun kekurangan yang kita ada berbanding dengan orang lain. Kita nak bersaing, sebab tu kita kena buat research. Contohnya research, sebelum kita apply job, contoh saya bagi contoh design. Sebelum dia apply job tu, dia baca description, klien nak design poster yang nampak moden. So kenalah buat research sikit macam mana nak buat poster moden, ataupun search dekat Google design yang terkini dan sebagainya, yang trending.
Sebab kita nak sentiasa update kita punya skill, kita punya knowledge. Contoh paling senang guna freelancer dengan apa untuk buat research. Contohnya job kita tentang data entry. So kita boleh tengok orang-orang yang dalam Upwork ni punya profile semua. Ini top yang buat data entry lah. Contohnya kita tengok salah seorang. Ini contoh yang antara top dalam data entry. So bila kita tengok, kita kena compare dengan orang yang top. Sebabnya kita nak tengok apa kelebihan yang dia ada berbanding dengan kita yang menyebabkan dia tu dapat banyak job. Okay, tengok satu-satu daripada title, dia punya skill, dia punya overview, macam mana dia tulis, apa lagi skill test, apa yang dia ambil dan sebagainya. Daripada tu lah kita dapat tahu kelebihan dia berbanding dengan kita. So kita boleh improve kita punya kita punya overview dan sebagainya. Ni portfolio, macam mana bentuk portfolio yang sesuai untuk data entry, untuk design, untuk translation, sebagainya. Okay. Ni overview saya. Memang saya spesifikkan saya punya scope, saya punya overview memang spesifik kepada translation je. Saya tak terlibat dengan data entry, design dan sebagainya. Okay, ni contoh title. Kalau boleh masukkan title yang bagi impact yang besar. Contohnya ni experience Malay translator. Boleh juga guna expert data entry, professional graphic designer dan sebagainya. Ini overview. Simple je. Sebabkan saya dalam translation, so saya nak highlightkan yang saya ni native Malay speaker. Sebabnya kalau translation memang dia akan cari native speaker lah untuk translate. Sebab tu lah saya akan highlightkan yang ni. Kalau designer, maybe boleh highlightkan design yang pernah buat sebagainya. Ni structure dia. Ni pun dah belajar dalam kelas dengan coach. Boleh check balik. Yang paling penting sebenarnya point ni. Yang atas tu intro sikit, tak perlu sampai intro kita study dekat mana semua, sebab kita punya market global. Kalau tulis daripada UKM ke mana, tak ada orang tahu pun. Experience, saya punya experience berapa tahun, ni jenis-jenis yang saya pernah translate. Lepas tu saya punya field of expertise, rate, sebagainya. Dekat Upwork pun sama, overview yang sama. Ayat penutup. Okay. Ni sebenarnya terpulang kepada kreativiti sendiri. Kita buat research, so kita tahu kat mana kita lemah, kat mana poin-poin yang penting. Kita boleh create view yang kita rasa boleh menarik minat klien. Okay. Ni feedback sebenarnya. Ni portfolio. Kalau saya dalam translation, so saya highlightkan English to Malay, apa dia yang saya pernah translate, English to Malay translation of Forex.
skill test sebagainya. Itu untuk research. Untuk next proposal, okay, contoh saya bagi proposal. Okay, proposal ni saya tunjukkan job yang pernah saya menang sebelum ni. First thing first, kita kena baca dulu, kita kena tengok dulu project budget 10 hingga 30. Then kita tengok apa yang klien highlightkan. Okay, work must be completed within 2 hours. So kat sini kita kena set dalam kepala yang kita kena siapkan dalam masa 2 jam. Boleh tak kita siapkan dalam masa 2 jam? Kalau boleh, baru kita consider untuk apply job ni. Kalau tak boleh, better jangan. Native Malay translator only. So bila kita baca klien punya description, kita dah sepatutnya kita dah tahu apa benda kita nak tulis dalam kita punya proposal. Okay, ni saya tunjukkan. Ni klien pun dah attach file. Saya tunjukkan contoh proposal saya. Saya memang spesifik. Setiap kali saya nak apply job, memang saya spesifikkan kepada description lah. Saya tengok banyak kali sama ada saya masukkan tak apa yang klien nak. Okay, contoh ni macam kita belajar dekat dalam kelas, dia hiring manager sebagainya. Saya nak bagi tahu yang saya dah tengok dia punya attachment. So I've seen the attachment, seems to be fine for me. Sebab saya job tu tentang app. So bagi saya app mestilah kena friendly. Sebab tu saya tulis translation should be accurate and friendly. Ni sebenarnya nak bagi klien betul-betul, nak menarik minat klien nak baca kita punya proposal dan hire kita. Ni antara yang penting juga, sebabnya 2 baris yang tak atas ni yang klien akan nampak bila kita apply job. Okay, ni contohnya saya sebagai klien. Ni contoh job yang saya pernah post sebelum ni. Bila ramai-ramai bid, so ni yang akan keluar. Okay, ni 2 baris je yang akan keluar. Okay, sebab itulah pentingnya. Jangan kita melalut-lalut sampai tulis macam terlampau banyak introduction kat sini. Tapi sepatutnya kita kena straight to the point berkaitan dengan dia punya job ni, apa yang kita nak bagi dekat dia. Okay, macam kita belajar dalam kelas, main point macam ni, service, competitive rate. Ni sebenarnya yang akan muncul dekat klien. So bila dia minat, dia boleh award. Okay, sebab tu pentingnya. Okay, kalau contohnya klien kadang-kadang dia letak dia bagi tahu yang bajet dia tu limited. So dia nak yang murah. So kat sini kita dah boleh tulis dah, I have an offer for you, $5 in 1 hour. Macam tu lah dia. So bila dia dah nampak sebenarnya ada orang tulis, kita tulis apa yang dia nak, dia akan baca proposal kita, dan inilah sebenarnya bagi peluang untuk dia hire kita. Okay, then baru saya masukkan introduction saya, bagi tahu experience. Sebab ini penting untuk bidang translation lah. Part time translator, saya punya field of expertise. So saya dah translate apa, nak bagi confident kena bagi tahu I will not translate them word by word sebagainya. So yang ni sebenarnya agak penting, sebabnya kalau dekat freelancer kadang klien tulis bajet dia 20 hingga 50, tapi kita tak tahu pun bajet yang betul-betul yang klien nak. So untuk menyedapkan hati klien, kita takutlah nanti kita letak 25, sebenarnya bajet dia 10.
macam tu. So nak menyedapkan hati, kita boleh tulis ni lah, about pricing, prefer to follow your budget. Ataupun kalau dia tanya rate kita, kita bagi tahu rate kita dulu. Contohnya, my price is 20 USD but I prefer to follow your budget. Macam tu lah ayat untuk menyedapkan hati klien lah. Then ni ayat penutup. Okay, make sure kita punya proposal ni susun dengan elok macam ni. Jangan, pastikan kita check balik grammar, check balik ni huruf besar, huruf kecil. Ni contohnya yang ni pasal spesifik kepada description, and then yang ni pasal detail. Lepas tu yang ni pasal field of expertise. Yang ni apa yang kita pernah translate. Ni harga. Asingkan semua benda ni sebab nak bagi klien senang nak baca. Okay. Make sure jangan lebih bajet. Untuk newbie saya sarankan jangan terlampau tinggi letak kita punya price. Kalau 10 hingga 30, better letak dalam 20 macam tu, 25. Make sure jangan lebih daripada 30. Sebab sebelum ni saya ada tengok freelancer lain ada yang letak lebih daripada 30 tu. Okay, satu lagi, proposal. Yang ni sebenarnya sangat-sangatlah penting. Sebabnya nak bagi klien tu tertarik. Contohnya kalau design, straight to the point, cakap, hi, I can offer you a classy, modern and creative design contohnya. Tapi spesifikkanlah kepada job description. Kalau job description tu dia nak contohnya poster yang modern, so kat sinilah kita highlightkan modern sebagainya. Itulah tu proposal. Dan kalau boleh masukkan portfolio. Sebabkan saya ni dah ada portfolio, so saya tak masukkan portfolio. Tapi kalau untuk design, saya sarankan memang letak bagi Behance.net ataupun Google Drive ataupun LinkedIn dan sebagainya, yang boleh memudahkan klien untuk klik dan tengok portfolio yang kita ada. Okay, itu untuk proposal. Okay, next, trust. Okay, trust senang je. Kita kena ibaratkan kita ni kerja dengan dekat company lah, dekat Malaysia contohnya. So bila dia bagi job tu, kita mesti nak bagi dia percaya dekat kita, sebab kita kerja dengan dia. Okay, nak bagi percaya, kalau dalam dunia freelance ni, kita mestilah on budget. Maksudnya bila klien kita dah agree dengan 10 USD ataupun 20 USD dan sebagainya, kita kena on budget. Kalau contohnya design website apa semua tu 100 USD, tapi banyak benda nak kena tambah sebagainya, kita sepatutnya kena bagi tahulah klien sebab kenapa kita nak kena tambah sebagainya. Tu dalam proses negotiate dengan klien. Okay, tapi make sure memang betul-betul kena on budget. Sebabnya klien dia boleh bagi feedback, dan feedback tu dia ada dia boleh rate kita punya skill, budget, on time ke tak ke. So bila kita tak on budget, dia boleh rate kita rendah dalam bahagian on budget. So ni akan effect kita punya feedback lah. Okay, second, attention to detail. Attention to detail ni maksudnya klien dah buat description, tulis apa yang dia nak. So kita kena follow betul-betul instruction yang klien nak tu. Kalau klien minta kita buka website ke apa ke, login, dia bagi instruction apa semua tu, kena ikut satu-satu. Kalau kita tak faham, kita boleh direct tanya klien. Jangan tak ikut instruction tu. Kita boleh tanya klien. Check every single thing ni maksudnya every single thing yang klien bagi, tak kisahlah bagi apa-apa pun, kita kena check betul ke kita dah buat apa yang dia nak. Okay, willing to recheck or redo as requested. Maksudnya bila
katalah kita dah agree buat kerja tu, then kita dah siap semua, contohnya design, dah siap design semua bagi kat klien, tapi klien nak tambah sikit, tambah word ke apa ke, nak tambah design sikit, so sepatutnya kita willing lah untuk recheck ataupun redo balik apa yang klien minta tu. Okay, ni sebenarnya nak jadikan klien ni berminat nak kerja dengan kita secara long term, secara lama. Okay, then follow the deadline. Follow the deadline ni, biasalah setiap job yang klien bagi dia ada deadline, so kita mesti kena ikut deadline. Maksudnya kalau kita tak boleh ikut deadline, kita kena bagi tahu dekat klien sebelum tamatnya deadline tu. Contohnya lagi 2 hari kita rasa kita tak boleh siapkan job tu, kita kena tanya klien, bagi tahu dia sebab kenapa kita tak boleh siapkan job tu dalam deadline yang dia bagi. Tapi make sure lah, kalau boleh siapkan dalam deadline, make sure betul-betul ikut deadline yang dia bagi lah. Okay, complete the project ASAP ni maksudnya dapat je projek yang klien bagi tu, terus start buat, jangan tangguh-tangguh. Sebabnya nanti kadang klien dia minta nak tengok progress, so bayangkan kalau kita tak buat apa-apa lagi, so ni dah buatkan klien tu dah tak percaya kat kita. Kini use friendly tone. Friendly tone ni pun penting, sebabnya kita communicate dengan orang luar, kita kena guna tone-tone yang lain berbanding dengan kita communicate dengan kawan-kawan, family dan sebagainya. Contohnya yang profesional, contohnya kita guna perkataan please approve my payment, ataupun kindly review the completed task dan sebagainya. Ni antara word-word yang nampak profesional dan nice lah. Jangan guna perkataan yang bukan tak formal, yang tak elok diguna. Contohnya apprentice yang dulu saya detect, ada yang guna thank you my friend dan sebagainya, brother dan sebagainya. Tak boleh sepatutnya, melainkan kalau klien tu yang start dulu, contohnya dia panggil kita my friend dan sebagainya, then kita boleh panggil dia macam tu. Tapi kalau kita start dulu, ni dah nampak kita tak profesional sebenarnya. Tak boleh. Tu je sebenarnya tips-tips yang sebenarnya saya guna untuk saya maintain, walaupun tu banyak saingan daripada luar, saya still lagi boleh dapat job dan sebagainya. Jangan takut walaupun kita ni baru. Sebab saya dulu pun start dengan tak ada review, tak ada apa sebagainya, tapi saya belajar. Kalau nak mudah, kita sebenarnya boleh buka, kita boleh belajar sendiri, buat research sendiri, buka freelancer, boleh tengok dia punya FAQ, dia punya help, semua tu. Apa pun, boleh tengok forum. Dekat situ kita dah boleh belajar. Ataupun senang je sekarang, boleh Google. Contohnya nak Google pasal proposal, nak Google pasal design, nak Google pasal translation, pasal rate yang sesuai untuk translation, harga yang sesuai untuk design, untuk data entry, rate semua tu semua kita boleh cari sendiri. Kalau betul-betul kita nak maju dalam bidang freelance ni, kita kena banyak usaha sendiri. Okay, saya nak ucapkan good luck kepada semua. Okay, bye, Assalamualaikum.